Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين آل البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Mengangkat oleh Allah Ta'ala daripada orang yang beriman di kalangan kamu dan akan orang yang diberikan ilmu kepada mereka itu akan lebih berapa darjat. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, tamu sekali yang dihormati, guru kita, mudir Pondok Riyadhus Shalihin Sungai Bayu, Al-Fadhil Tuan Guru Baba Haji Yusri, dan para asatizah, para alim ulama, para guru-guru yang lainnya, dan sekalian untuk pagi pondok Sungai Bayu. Pada pagi ni saya tak tahu nak cakap ke penghujung lah. Saya bawa satu kitab tak tahu nak cakap ke apa. Kiranya kita baca kitab boleh deh. Lagi pula tak cukup tidur hari ni, mata buka lagi. Kalau kecek ni merapu semua. Kalau cakap tak ada kitab ni merapu semua tu. Kalau ada kita, insya-Allah lah merapu juga, tapi kurang sikit kan. Ini yang saya petik dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah. Kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah, satu kitab yang dihimpun oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar, yang dikenali dengan Usfuri. Artinya Al-Mawa'izul Usfuriyah, beberapa peringatan-peringatan yang dibangsakan kepada burung pipit, burung kecil, burung halus. Yang saya nak ambilnya dalam ni ialah Al-Hadithur Rabi'u, ada hadis yang keempat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dia kata sininya al-hadithur rabi'u, bermula hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fil akhiratihi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu
a'tahu Allahu khairan lahu min umri dunya 7,000 sana siyama nahariha wa qiyama layaliha maqbulan ghaira mardudin. Kata Syekh Usfuri, hadis yang keempat, jadi kitab ini dia himpun 40 hadis juga. Nah, jadi Al-Arba'in juga 40 hadis yang dihimpun dalam kitab Mawa'izul Usfuriyah. Nah, dia kata hadis yang keempatnya diriwayatkan daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang mengajilah ia akan satu bab daripada ilmu. Nah, mana ilmu di sini? Nah, terbenar ilmu agama dan terbenar juga ilmu yang bahasa dunia tetapi bermanfaat untuk agama. Karena alif lam pada kata ilmu ni alif lam lil ahdi. Nah, alif lam yang termaklum di sisi orang yang berkata, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ni, nah, bukan hanya kita kata mengaji seperti kita di pondok ni saja, tidak. Nah, sebenarnya sebelum kedatangan penjajah ni, sekolah untuk bangsa kita Melayu ni tak ada lain pondok. Nah, jadi di pondok dulunya belajar semua orang panggil mata pelajaran ilmu, tidak hanya ngaji ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang bangsa diniyah ukhrawiyah, seperti nahwu, sharh, ma'ni, bayan, badan, istiqaq, mantiq, adabul bahth wal munazarah, wa maqulatul asyar. Tidak itu saja dah. Belajar juga ilmu hisab, ilmu ti, nah, dulu. Sebab mana ada sekolah kebangsaan kau berada, nah, ilmu politik, ilmu siasat, kau di pondok. Karena pondok ni ialah institusi pengajian untuk bangsa Melayu kita zaman dulu, tertua sekali di Nusantara, pondok lah. Jadi bila penjajah mari, penjajah ni dia ambil juga ilmu-ilmu kita tu, ilmu matematik ke, ilmu bahasa ke, nah, ilmu fizik, kimia, biologi ke, dia ambil sebab waktu dia nak guna. Lalu dia buat sekolah kebangsaan dia, sekolah menengah ke sekolah rendah ke universiti dia. Maka kita pula orang pondok duk anggap kata bahawasanya itu ilmu dunia. Nah, tak boleh pahala apa kalau mengaji ilmu tu. Nah, kalau lebih teruk lagi, ada hak dia sendiri dia ambil ilmu medik, nah, ilmu tib, kedoktoran, dia kata dia mengaji sekular. Nah, tu ada juga. Ada satu orang doktor tu, dia mesej, Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya kalau orang panggil Ustaz, saya pun panggil Ustaz juga. Waalaikumsalam Ustaz. Dia kata, saya bukan Ustaz, saya ni mengaji sekular. Apa awak mengaji sekular tu? Ilmu apa sekular? Itu saya mengaji ilmu medik. Astagfirullahaladzim. Jadi selama 6 tahun tu, kalau awak mengaji ilmu medik awak anggap itu sekular, bermakna awak mengaji itu tak ada agama lah. Kalau sekular makna ilmiah ni artinya mengkosongkan kehidupan daripada agama. Itu makna sekular. Dan dia bukan ilmu, dia bentuk pemikiran, tayarat dia panggil, aliran-aliran pemikiran, ideologi yang bukan lahir daripada surbi orang Islam, tidak.
no, di luar daripada orang Islam, orang Kristian, ialah lisan. Jadi sekular ni bukan ilmu. Dia kata saya mengaji ilmu sekular. Apa ilmu sekular? Ilmu medik. Wih lah, ilmu tib, kedoktoran tu ilmu fardu kifayah. Nah, ilmu fardu kifayah artinya di dalam jarak masafatul qasri. Nah, kena ada orang yang mahir dalam ilmu kedoktoran. Kalau tidak, dosa habis sekalian Allah ada dalam jarak 2 marhalah. Itu fardu kifayah ni artinya asalnya fardu ain. Kena ingat itu. Idza qama al-ba'du fi masafatil qasri saqatat 'anil baqina. Apabila ada orang yang telah menunaikan fardu tersebut di dalam jarak 2 marhalah, jarak yang mengharuskan qasar semaya, maka ketika itu barulah gugur kewajiban fardu tersebut di atas yang lain-lain lagi, yang tinggal lain lagi. Artinya baru jadi fardu kifayah. Jadi mengaji ilmu medik, mengaji ilmu farmasi, mengaji ilmu perdagangan, berapa, itu termasuk fardu kifayah. Jadi itu bukan ilmu sekular ataupun ilmu tidak bermanfaat. Tak usah mengaji, tak ada. Kena ada orang mengaji. Itulah begitu. Kadang-kadang kita orang pondok pun dua anak kata bahawa itu ilmu dunia. Tak ada pahala gapo mengaji. Jangan. Cuma ilmu tu memanglah orang kafir pun suka. Sebab apa? Sebab dia pun nak hidup di dunia juga. Dia pun nak makmur di dunia juga. Maka kadang tu ilmu-ilmu fardu kifayah bahasa duniawiyah ni, orang kafir pun setuju. Dia pun bina sekolah hebat-hebat, besar-besar, bersaing dengan institusi pendidikan asal di Nusantara, iaitu pondok. Akhirnya makin lama makin lemah kita pondok. Makin lemah. Akhirnya sekarang ni banyak mana pondok tapi tak mengajar nahwu, sorok, ma'ani, bayar, mengajar fardu ainnya. Ada di Lancang masa itu buat perhimpunan untuk guru pondok sebelum PKP yang tersilap. Jadi kita bagi pendapat pondok ni kena ada satu silibus khusus, supaya tidak bermudah-mudah orang yang nak memperalatkan nama pondok. Artinya silibus khusus ni satu orang panggil satu silibus yang dipersetujui oleh semua untuk guru pondok. Contoh kita kata nahwu ni kalau mereka ibtidai jurumiyah, contoh. Kemudian imriti, kemudian alfiyah, kemudian syarah dia tu atas tu guru lah nak baca syarah. Banyak syarah jurumiyah ni. Kafrawi, Makudi, banyak. Tu Mukhtasar Jidang, gapo Mutammim, Mukawaki, boleh tahan baca lah tu. Cuma hak teras tu dipersetujui. Artinya pondok kalau nahwu mesti jurumiyah, imriti, alfiyah. Contoh. Kalau orang buka pondok tak ada baca kitab tu, baca nahwu wadih itu ni. Atau buka pondok bahasa Arab, komunikasi dan bahasa Inggeris. Ada putih-putih juta-juta, ratus juta. Sebab tadi dia buka naik, lepas tu tupai tempat orang lain, lepas tu apa pengajian dia pondok ni? Bahasa Arab, komunikasi dan bahasa Inggeris. Bukan kita buat mengaji tu, tak ada salah. Buat mengaji tu. Tapi mana teras orang bagi silibus pondok? Ada. Ada. Tapi guna namanya pondok arus perdana, contoh. Contoh lah tu. Bukan nama sebenar dah, itu nama samaran. Contoh. Tapi guna nama pondok. Sudah. Ni kita tak boleh, kita tak say itu. Bila kita keluar pendapat lagi tu, ada tu guru pondok sendiri. Mak dia kata,
saya tak setuju ni. Tak setuju dia. Nah, dia kata bagi saya pondok ni cukup lah, baca kitab Faridah, niati musolli, nama bagi hati, jaga jemaah semaya, nah, taat kita tu guru, padahal gitu cukup. Wih, kalau mengajar musolli Faridah, nama bagi hati, tak payah buka pondok, sejik sorang apa udah mengajar tu, waktu fardu ain dah, pondok ni nak lepas hak fardu kifayah tu. Jadi tak jadi, payah, tak sopan juga jadi cerita ni. Payah. Tu. Kalaupun dia tak mampu nak mengajar semua, nah, maka ketika tu kita kena bersatulah. Sebab tu pentingnya kena ada satu jamaiyah, satu pertubuhan atau persatuan badan bukan kerajaan, nah, yang matlamatnya semata-mata untuk pondok. Contoh pondok ni tak mampu nak mengajar ilmu, maka diadakan guru yang mampu mengajar ilmu tu, duduk di pondok ni khidmat dan sebagainya. Itu mampu untuk kita realisasikan kalau kita bersatu padu pondok. Nah, kalau masing-masing pondok cara masing-masing dia, maka tak akan mampu lah. Nah, itu baik. Kalau gitu Nabi SAW sabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajarlah ia akan satu bab daripada ilmu, nah, yantafi'u bihi, yang mengambil manfaatlah dengan dia dengan satu bab daripada ilmu tu, fi akhiratihi wa dunyahu, yang dapat manfaat dengan dia dengan satu bab tadi itu pada akhiratnya dan dunianya. Itu dah, dia duduk akhirat dulu lah, kerana kita mengaji ni mesti kena betul niat. Sebab tu kalau kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah tu kan, karangnya Imam Ghazali tu, awal-awal lepas khutbah kitab tu dia jek atas belakang orang mengaji ilmu dulu lah, dia hinjak atas belakang. Orang yang menuntuti ilmu, tak dapat apa-apa kalau niat nak mengaji itu kerana nak berbat dengan ulama, nak memegah dengan orang jahil, nak suruh manusia pakai hadap muka kaum belakang, dok bang syurga ya. Jahat tak jahat mu kalau niat mengaji kerana tu seolah-olah tu guru tu menolong maksiatmu, nak menghancurkan agamamu. Kitab Bidayatul Hidayah tu awal-awal dia jek tak laki orang ngaji agama dia dah. Sebab niat tu sangat penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi kalau dengan ilmu dia ni dapat manfaat pada akhiratnya dan dunianya, pasti kepada akhirat. Sebab tu kita mengaji pondok ni, apa niatnya? Yakni nak mengaji, nak lepas daripada kejahilan, nak masuk dalam ilmu pengetahuan, cahaya nur ilmu pengetahuan. Itu ya betul. Tu jangan duk niat kata saya nak jadi tok syekh ke, nak jadi tok habib ke, nak jadi tok tu sebatang saya ni jalan duduk begini biar cium belaka dah ni. Jangan nak duk niat lagu tu, jangan bunuh orang kita ni. Sebab bukan semua orang mengaji itu semua jadi tok guru belaka, tidak. Bahagia rezeki dia tu Allah Ta'ala sudah kismah dah, Allah Ta'ala sudah bahagi dah. Orang ni ngaji pondok jadi jutawan ada, tapi tak lama lah duduk pondok 2 tahun itu je, telajak lari. Jadi jutawan ni hidup joget, hidup dan apa lah ni, nak buat negara dia dia berapa nak sembuh tu. Jangan main-main tu. Dia lah setahun lebih itu kan. Babo Yusri dia tak dia dia dengan dia ni kena minta sumbangan sikit kaya doa tu. Ada orang jadi cikgu, ada orang jadi ahli perniagaan. Jadi bukan kata jadi ngaji pondok apa, nak jadi tok guru dah. Tapi kalau ada bahagia jadi tok guru, mudah-mudahan
dah jadi tok guru. Nah, tu. Pahala ni nak jadi tok guru tak payah ngaji pondok sebenarnya. Cukup dengan pandai bercakap dan confident lebih. Insya-Allah. Nah, insya-Allah orang itu guru lagi tu. Nah, hatta tok guru sungguh waktu dengar kita mengajar sebelum dia pergi mengajar. Oh, tu lagi hebat. Aduh, nak lagi ni. Siapa yang mengaji ilmu yang dapat manfaat dengan ilmu tersebut pada akhirat dan dunianya. Tengok. Dunia pun ya. Kita ni nak hidup di dunia bukan duduk akhirat dah lah ni. Laqad makkannakum fil ard wa ja'alnakum fiha ma'ish. Kami sesungguhnya menempatkan kamu di manusia di atas muka bumi, dan pada bumi inilah kamu dijadikan oleh Allah Ta'ala tempat untuk cari ma'isyah, tempat mencari keperluan, makanan, pakaian, tempat tinggal, kehidupan. Ini dunia. Jadi dengan ilmu pun dapat manfaat dengan dia pada dunia kita. Itu. A'tahullahu khairan lahu, nescaya mengkurnialah oleh Allah Ta'ala akan kebaikan baginya, bagi man barang siapa tadi, min umri dunia, daripada umur dunia dia tu sab'ata alafin sanah, selama 7,000 tahun. Dia seolah-olahnya kita tu hidup 7,000 tahun. Ya dulu sungguh. Tengok Imam Syafi'i bila lagi tak ada amun dah, tapi siapa keluar dia sebut nama Imam Syafi'i. Kita duk hidup molek ni, kampung sebelah ada sebut nama kita. Jauh sikit lah di Singapura ada sebut tak ada, tak kenal. Imam Syafi'i ni duduk Mesir tu, pakar ni Selangor ni, Sungai Bayu ni duduk sebut nama dia lagi. Tengok. Tu jadi orang alim ulama ni, walaupun terkadang usia dia pendek, tapi umur dia panjang. Macam Imam Nawawi umur 40 lebih ni, tak ada bini, tak ada bini, tak tanya anak berapa orang. Takut ada orang yang mengaku dia keturunan Imam Nawawi boleh tapah dari dah. Ada gila orang Arab tu, folk kita ni berhina kalau Arab kan, hidung macam banyak baju bus besar sikit, jumlah lerek sikit, bersebeh keliling pinggir keliling tekak apa. Ni hebat ulama besar ni. Syekh daripada mana? Syria. Saya keturunan Imam Nawawi. Jek lalu tekak lawan kazab. Ni dajjal ni. Sebab Imam Nawawi tak ada nikah dia. Bapa zuhd dengan ilmu. Macam zuhd dengan ilmu ni, jazbah dengan ilmu ni. Siapa tak ada nikah ya? Bapa gila dengan ilmu. Yang mengarang kitab ni, diriwayatkan dia menulis kitab ni, mak dia ajak dia makan, dia tak sedar. Kalau mak nak menulis ni, tak cakap ajak lah aku ni, mak dia pergi suap makan. Bila menulis dia, mak dia suap makan. Dia tak sedar tu. Sudah menulis betul orang mana, mak kita makan tak lagi. Sudah mau makan dah aku buat suap tak sedar. Apa? Asyik dia dengan ilmu, gila dia dengan ilmu, mabuk dia dengan ilmu. Tu Imam Nawawi. Kau tengok karangan dia tu, ingat kau umur dia beratus-ratus tahun dah umur 40 dah. Tak ada nikah tengok. Jadi jangan pula kita kata Imam Nawawi ni bapa siapa gila gitu dengan ilmu. Ada Nabi Muhammad dulu gila siapa lah tahap tu dengan ilmu, tak khabar lebih umur. Wilah pelik. Kemarin tengok dalam sidang kalam ada satu topik hebat kata Rasulullah ni bersifat dengan apa? Dengan cerdas, bijak, dabt, adil. Tu betul lah. Mana orang yang bijak, laksana, menggunakan
menggunakan perkataan yang tepat dalam setiap cakapan dia. Tak ada macam kita apa dia dah, tak ada gitu banyak deh. Ada Nabi mak cakap tu tepat, ringkas, padat, kena pada sesuai kan. Jadi tengok Rasulullah cerdas. Tiba-tiba sekali ni ada orang jadi gila, wali majzub ni warasatul anbiya, warasatul nabi. Macam mana ni awak mewarisi nabi? Macam mana nabi tak ada begitu? Weh dah dia buat serupa dengan nabi atik nah. Wali ni tak sama dengan nabi. Wali ni nah, dia manusia, tidak maksum, mahfuz. Nah, maka sebab tu ada wali majzub. Bukan semua wali itu majzub. Nah, ada wali majzub. Wali majzub ni wali yang dijazbah, yang ditarik oleh Tuhan. Artinya dia tak lalu ke jalan yang biasa. Dia tak lalu ke jalan mujahadah, jalan mengaji dah. Tuhan ambil pak hati dia, tak siapa dah. Pening dia. Waktu jadi gila, ada cakap mabuk ke apa semua. Wali majzub tak boleh mengajinya dia. Mengajinya dia gila kita. Pening. Nah, dia support gini lah. Wali majzub ni support gini. Kata gurunya gini. Ada dua orang mari di hotel, bangunnya tinggi besar. Seorang tu duduk di lobi hotel, duduk menunggu. Tidur dia. Tidur. Dalam hati itu orang masyarakat letak di Kaabah. Sedang-sedang apa di atas dia. Kejut lah. Tadi duduk lobi sudah jauh duduk dekat atas dah. Seorang lagi yang naik itu terkelih tika-tika lah. Betul dia tahu. Jadi hok siapa-siapa atas hok tidur di lobi orang bak atas lalu tu. Kalau kita tak mau naik lagu mana? Aku pun tak tahu ya. Aku tidur lobi sudah di atas ya. Tu macam tu tangi nak ikut ya tu. Kalau you betul kamu siap dah tak siapa di atas pergi bawa apa ke nak mereka mana sesak lah jawab. Tak boleh ngaji dia. Sebab ada kan dia bukan nabi, orang biasa. Wali kan. Dah wali. Walaupun wali itu mukmin taqi, tapi harus berlaku pada mereka berbuat maksiat. Tetapi mereka mahfuzan apa? Ianya Allah Ta'ala jaga mereka daripada terjatuh maksiat dengan sengaja, serta kalau terjatuh pun segera mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu gitu tu wali. Macam kita ni wali itu ni. Bukan wali, wali. Mana? Maksiat boleh ni. Kalau buat dah tak taubat, kalau tak buat lagi titik eliutan. No, itu. Jadi jangan buat banding itu, jangan. Apa buat banding itu ya? Nabi itu memang gitu. Perkara yang mesti bagi para nabi memang kena cerdas, bijak, petoh bercakap, tak boleh mana tak boleh. Memang tu awak itu dah. Kalau nabi itu benar, bodoh, telo, gagah, nak bujuk nyawa menganjing kau orang dia. Dia nabi ni ada menyebabkan liar hati umat, maka lupa orang panggil diutuskan para nabi, para rasul. Itu kan itu nabi. Jadi jangan kita buat suka dengan nabi. Nabi ada tak gila ke ilmu ni, siapa tak bini ada, siapa tak sempat makan nasi apa duk ngaji beri tak khabar gitu. Memang tak ada lah. Dan Nabi dia insan yang sempurna, yang boleh dicontohi oleh umat daripada mana tingkatan sekalipun. Itu lepas tu Imam Nawawi apa tempat tak bini, dia bukan Nabi, dia orang biasa tetapi ulama maka dia majzub dengan ilmu. Jazbah, ada tarikan dengan ilmu, masyuk dengan ilmu, asyik dengan ilmu. Itu siapa tak bini kau tak ingat kau bini. Syekh Daud Fatani pun sama lah. Di Arab orang Melayu aja.
tak binilah ada ngaku keturunan Syaraf Qatani yang saya pak pasang saya di Mesir. Jadi tu mau ngaku ya keturunan Syaraf Qatani kata gila po Syaraf Qatani pun tak ada bini kata tak ada keturunan ni. Kalau ada pun anak saudara ke siapa pengarah kitab Matla'in Badran Syekh Ahmad bin Ismail Daud Qatani. Syekh anak akak nisbah Daud Qatani itu sebagai anak akak bukan orang panggil keturunan Syekh Daud itu. Terus semua ni tokoh-tokoh yang asyik dengan ilmu, gila dengan ilmu, tak sedar dengan nikmat-nikmat lain, makan kau bini kau tak sedar. Tengok Allah Ta'ala bagi kebaikan bagi seorang yang gitu tu daripada umur dunia 7,000 tahun, tapi 7,000 tahun yang bagaimana? Siyamana hariha, puasa pada siang harinya 7,000 tahun, wa qiyama layaliha, dan bangun di semayang malam sepanjang malam 7,000 tahun. Lepas tu maqbulan ghaira mardudin, semayang puasa dia tu hal keadaan diterima, tidak tertolak, tidak ditolak. Tengok ngaji ilmu satu bab yang memberi manfaat pada akhirat dan dunia. Tuhan bagi kebaikan pada umur dia seumpama 7,000 tahun, bukan 7,000 tahun saja tak, 7,000 tahun yang dipenuhkan setiap harinya dengan puasa di siang hari, tahajud di malam hari, yang mana ibadat tersebut makbul, tidak mardud. Tengok lebih tak? Lebih. Tu dah. Jadi nak semangat buat kita kalau dengan Jepun nak jangan puasa letih. Ada orang Jepun tak letih kita tengok pasang dia. Mu nak jadi gapo? Mu nak jadi gapo duk main tu? Kita ni lah anak duk main gini. Tu jangan kena orang panggil semangat. Semangat duk mu dalam ngaji ni. Lagi an Ibrahim an Alqamata an Abdullah radhiyallahu anhum qala, diriwayatkan lagi daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah bin Mas'ud juga kali ini radhiyallahu anhum, mudah-mudahan meridai oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Qala, berkata ya Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani, bermula membaca Al-Quran itu a'malul apa ni? A'malul mukaffiyina gitu deh. Amalan orang yang merasa mencukupi, gitu. Wassalatu, dan bermula semaya itu pula a'malul a'ajizi, ialah amalan bagi orang yang lemah. A'ajiz ni makna orang yang lemah. Wassaumu, dan bermula puasa tu pula a'malul fuqara'i, ialah amalan bagi orang yang fakir. Orang yang fakir, orang miskin, orang fakir tak ada duit ke puasa lah. Wa tasbihu, dan bermula tasbih ni pula subhanallah, subhanallah, ucap tasbih tu a'malun nisa'i, ialah amalan bagi perempuan. Wassadaqatu, dan bermula sedekah ni a'malul askhiyai, ialah amalan bagi orang yang askhiyat, maknanya pemurah. As-sakhiyu habibullah, pemurah ni orang dermawan ni ialah kekasih Allah, walau kana jahilan, sekalipun dia orang jahil. Sebaliknya al-bakhil aduullah, orang dekuk ni ialah musuh Allah, walau kana aliman, sekalipun dia orang alim. Wa tafakkuru, dan bermula tafakkur. Tafakkur maknanya memikir, duk merenung fikir. A'malud du'afa'i, ialah amalan bagi orang yang lemah. Orang lemah ni kena banyak memikir, merenung sebab dia lemah, dia banyak memikir. Kalau dia dah lah dhaif, lepas tu tak usah memikir. Duk kalau ubah gitu, pondok makan, tidur, berok makan, jawabnya aja nak boleh ilmu. Dan kalau kata kita dhaif, lemah,
Maka kita kena banyak mikir, banyak tafakur ni maksudnya mikir pada ilmu, bukan kena mikir macam orang tafakur tapi tak ketiga pun. Ada di pondok dulu satu orang hamba Allah, dia masuk pondok, dia masuk pondok, dia janggut panjang, dia janggut panjang. Jadi babo pondok tu dia duduk susah hati nak cari natu, nak cari untuk lelaki ke anak tengok dia. Jadi duduk kita tengok pelajar dia mana dia jadi natu dia tu. Semua pelajar dia tu jadi galak laku, ni buat laku mana telah dia bawa tapi telah boyo ya Allah. Jadi galak laku. Tak ada orang juru penyanyi nasyid anak ente ada. Hok ni sore apa masuk pondok ni nampak juru dia. Senyum duduk janggu atau ish kok ni dah jadi natu aku ni babo kok istikharah jadi natu dulu marah pokok lama ni tu pakai lama aku duduk kena lama dah nak jadi natu tu boleh tadi ya pasal apa? Pasal dia ni tafakur duduk senyum duduk mikir tak buat orang lain buat jadi bila dah jadi natu babo ya, jadi babo pun suruh jadi tu imam tak apa lah babo ada apa jadi imam tak sih suruh hati ngajar kata kita baru masuk babo babo dulu lah ngajar tak apa semula lama duduk pondok ni akhirnya babo kata gini lah, mungkin hati dah aku ni menjadi natu aku ni sebab tamu ni supaya boleh hati aku ngajar aku uzur-uzur ke apa boleh dia terging ni babo kita jujur lah sebenarnya kita ni ahli motor tak kerti jangan kata nak ngajar ahli motor tak kerti jangan bahau kan natu aku lagi ahli motor tak kerti duk orang tak lama apa dengan mikir kuat tu ya tu kalau kita duk mikir kuat tu babo tengok kita duk tafakur tu sebenarnya kita duk mikir sebelum daripada masuk pondok lagi asal janggut ni daripada mana mari mana janggut ni mari mana janggut ni kita duk mikir tak kena lupa kepala nak kata janggut ni mari daripada lain atasnya ada rambut tentulah dia yang akar bagi rambut tapi kalau kata akar rambut celah mulut tak ada pun tak kalau akar rambut maknanya celah mulut mengenai juga janggut ni siapa ke hidung ke apa siapa keluar rambut tak rumput lagi jawabnya janggut ni bagi mana ya apa kata Allah silap dalam aku dia ingat kau orang ahli ni apa tafakur lu janggut sebab tu janggut paling tu ahli kambing pun banyak juga janggut dia ala adullukum ala a'malil abtali Nabi kata tidak munak ada Nabi tanya aku tunjukkan kepada kamu kepada kalian semua di atas amalan orang-orang yang pahlawan abtal orang-orang mengalah kau dalam medan peperangan artinya hulu balai pahlawan kalau tadi tu amalan Nabi sebut belakang ni amalan orang lemah orang susah orang perempuan orang dermangan orang do'in munak dah aku tunjuk kamu amalan pahlawan amalan hulu balai Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu sahabat berkata ya Rasulullah wa ma a'malul abtali gapo dia amalan pahlawan amalan hulu balai gapo amalan pendekar ni gapo itulah naik film makilah tu tak cabut habis dah wakak piah beribu tengkoluk masuk tawagan besar buat tu bengok orang belakang tak nampak cerita semangat aja nak jadi pahlawan nak sini tu hak pahlawan sungguhnya gini Nabi ayat tengok
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, yaitu a'malul abtali, talabul ilmi, amalan pahlawan, amalan hulubalan, amalan pendekar itu ialah menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab menuntut ilmu bukan senang, payah. Bukan semua orang yang mudah nak pergi mengaji. Kok banyaknya mau paksa. Mau paksa, mau mengaji pondok, tak mau ya lebih kau mau tak pergi ngaji, aku lebih kau aku hebat di kotnya berat. Mau berat. Bukan yang ngaji. Sebab tu kata talabul ilm, tuntut ilmu itulah orang panggil amalan pahlawan, amalan pendekar, amalan hulubalan. Itu. Kenapa? Fa innahu, kerana sesungguhnya menuntut ilmu ni nurul mu'mini fid dunya wal akhirati, ialah cahaya orang mukmin pada dunia dan akhirat. Itu kan Imam Syafi'i yang mengadu kepada Imam Waqi', tu guru dia. Satu hari Imam Syafi'i pergi ke pasar raya, tertengok tumit perempuan tua. Tertengok, bukan sengaja tengok lah, tertengok. Kalau kita sengaja tengok, duk mana? Duk bandar ni, buat apa? Ujung-ujung minggu cuci mata belak tiket lah ya. Berat lah orang pondok aku tahu. Dah lah orang panggil sengaja tengok. Kita ni, lepas tu bukan tumit, kopek dulu. Imam Syafi'i tertengok tumit perempuan tua, bukan tumit perempuan muda. Perempuan tua mana? Kedua gerak kejekong semen ke tumit. Tak ada bahasa geram ke apa dah. Tertengok, bukan sengaja tengok. Bila balik daripada pasar, dia mengapa dengan ilmu ni tak seperti biasa. Mana biasanya Syafi'i ini kalau mengapas pipi ni, kok ni auto masuk, automatik. Auto Imam Syafi'i ada yang mengapas sebelah ni automatik. Hari ini mengapas sebelah ni, kok ni manual. Kenapa juga bawa masuk air berat aku ni, berat dah. Berat dah setara ke Imam Syafi'i angkat syakautu ila waqi'in an su'i hifzi, dalam satu syair dia ni, aku mengadu hal aku kepada Imam Waqi', tu aku tentang buruk hafalan aku. Buruk tu lagu mana? Iaitu hafal sebelah ni, hak ni manual kena hafal juga. Biasanya macam ni mengapa ni auto masuk direct ni. Hebat. Ini dah hak ni nak apa buat ai wang apa buat ni berat ni hafal aku ni. Kita tak itu. Kita ngapa berapa syair kan, kalau Quran kan ngapa Quran 10 ayat terupos 20 ayat tak berasa buat pagi beres tu umur beres tak ada hal beres. Tengok Baba Yusri tulis satu Facebook ada orang dulu ngapa mutamimu child lonely kata nama dulu lah ni nak juruminya berat maknanya kita makin lama makin kurang ilmu mengaji dah. Tengok. Lalu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' memberi irsyad betul padaku supaya meninggalkan maksiat. Maksiat dah betul. Kenapa? Li'anna al-ilma nur fa nurullah la yudadil karena ilmu itu ialah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak menyuluh bagi orang yang berbuat maksiat. Maka sebab itu kalau kita kata pasal apa saya ni mengapa payah nak ngaji, payah nak pakai, kok saya makan banyak asam Jawa kan, ataupun benda-benda masak muka pun tak kira lah dok tak ada kait makan ni tolak batu kayu benda kok haram mulai lah gapo makanan tu yang buat suruh kita makan. Lepas tu hak utama yang tahu maksiat. Ini asbab kita payah nak pakai benar dan payah nak ingat lupa. Ni
Sebab maksiat. Maka sebab tu paling besar sekali orang ngaji ilmu, dia kena jauh daripada maksiat, nak taubat segera daripada maksiat. Nah, lepas tu maksiat lah ni tak kena gilu ada, tak usah pergi disko ke apa, ni di hujung jarimu saja, ya. Walau duduk di pondok dalam rumah pun boleh buat maksiat ni. Ulat ni musuh nombor satu di pondok. Habis itu Tok Guru Haji Amalan masa yang mari pondok saya di Sungai Buloh tu, kita tanya, tidak tanya, dia sendiri kita tanya, asal mana ni? Kita Kelantan tu. Oh, Kelantan tu ngaji Nontopi ya. Oh, kita dah tu ngaji di Pondok Gunung Payung. Oh, cengeng tu Haji Abdullah Tahir Pondok Gunung Payung ni. Pelajar tu pakai dia tak ingat ngapa alfiyah, dia sepak daripada tingkat atas sampai pandai sampai bawah, sepak. Oh, kata lah dia tak boleh buat gitu tu guru. Sepak dah masuk J tu guru. Apa? Babo dak jerit sore. Apa anak murid report boleh. Tu guru sepak ayo tak ingat ngapa tak alfiyah. Oh, tu dulu. Dia cerita sendiri tu. Daripada tingkat atas ya, madrasah Pondok Gunung Payung ni ada dua tingkat daripada tingkat atas tu, pelajar dia tak ingat dia sepak sampai golek-golek nangol, sepak pagi tu sampai golek bawah tu. Tu dahsyat. Tapi memang dulu gitu baru jadi dulu. Mula Tok Guru ni Aziz dia cerita kan, ayah dia Tok Guru ni Ma'aling ni selai dia dalam pondok kalau tak ingat mengapa mata alfiah. Ya kan? Waktu alim pun tu Aziz. Alim. Tapi untuk anak-anak dia tak buat dalam lagu tu sebab anak dia tak menurut dia belakang. Menurut muka lah. Dari segi ilmu tak menurut. Tu. Dia alim. Alfiah ada. Yang ngapa? Dipaksa oleh tua dia. Tapi dia sendiri kata, ngapa Quran lah, ngapa alfiyah. Jadi gitu pula. Sebenarnya tu ya Tok Guru kita dulu yang ngapa mata-mata ilmu dulu, mutun ilmu ni yang ngapa dulu Al-Quran. Nanti tua baru yang ngapa. Bila dah warak betul orang panggil dia ngaji Quran yang faham makna, betul-betul harus dikata bahawa yang ngapa Quran tu. Maknanya yang ngapa Quran tu warak. Dia tak suruh tu warak ni ngapa Quran dulu. Lepas tu baru yang ngapa mata-mata ilmu, lepas tu yang mengaji alim ke semua. Tu yang kita dulu tak gitu. Yang ngapa mata ilmu dulu, yang ngaji ilmu sampai alim kok gapo jadi tu warak dah baru hafal Quran. Tu pun jahil lah hafal Quran. Jahil tadi setengah-setengah tu yang ngapa Quran. Sebab tu orang Arab dia tak pandai. Orang Jawa kita alim bagaimana tu Quran ingat tak? Dah alim. Ada. Ya Quran apa ingat? Bawa alim. Biar bodoh pun. Ni alim. Apa? Hafiz. Al-Hafiz. Jadi tu email dia. Lepas tu beri salam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alim ni apa Quran yang menunjuk kan? Tu jadi lagu tu. Jadi kita lagi jadi terbalik lah. Hafal Quran dulu tak apa, nak hafal Quran dulu kau dulu. Sebab hafal Quran ni ya fardu kifayah. Hafal mata-mata ilmu ni alfiyah kau ni kan fardu kifayah juga. Tapi bezanya Al-Quran kita hafal, kalau kita tak menulis ngaji tinggal tapi tak ingat, dosa tu. Dosa sebab dia kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah. Dia bukan kalam makhluk itu. Tapi kalau alfiyah ke, jumiyah ke, imriti ke, amsilatut tasrifiyah ke, mata-mata lain tak kira mata zubak ke berapa, kita ngapa? Lepas tu tak ingat, dosa tak dosa. Tak dosa. Tu. Cuma hafalan kita tu untuk memudahkan kita tu ngaji ilmu. Baik, habis. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Hadis ni setengah-setengah orang dia tak setuju lah. Allah tak setuju tu, tak tahulah dia berdeki apa ke Sayyidina Ali. Barangkali dia tu nasibiyah, nasibiyah barangkali. Ni memang hadis yang sahih. Bahkan ada riwayat yang lain yang seumpama ni, riwayat oleh Imam Tirmizi dengan lafaz yang berlebih kurang sama. Ala madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ni bandarnya ilmu dan Ali itu ialah kotornya. Nak masuk bandar kena ada kotor, betul tak? Nak masuk gudang kena ada gerbang dia. Maka nak kepada ilmu, maka kena lalu kot Ali karamallahu wajhah. Itu sebab tu kalau sana di tariqah, orang sufi seumpama tariqah Naqsyabandiyah, sana tariqah Naqsyabandiyah ni ada lebih kurang 3 versi, melalui Abu Bakar As-Siddiq, melalui Salman Al-Farisi dan Ali karamallahu wajhah. Sanad silsilah Al-Dhahabiyah ialah sanad melalui Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu karena Sayyidina Ali ni memang diiktiraf oleh Nabi kita sebagai kotor ataupun pintu gerbang, pintu bagi ilmu. Baik. Falamma sami'al khawariju hadzal hadis, maka tak kala mana mendengarlah oleh buat khawarij. Buat khawarij ni buat yang menganggapkan orang yang tidak melaksanakan hukum Allah kafir murtad tu. Karena dia pakai zahir ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah maka kafir dia. Tak kira dia Ali ke Muawiyah ke Al-Amr bin Al-As ke siapa lagi, Abu Musa Al-Asy'ari ke, siapa pun dia, kalau dia tidak melaksanakan hukum Allah kafir. Iaitu ketika mana buat perjanjian tahkim kan, perjanjian damai lah. Maka ketika itu Al-Amr bin Al-As sebagai duta bagi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, ia pandai bermain politik. Abu Musa Al-Asy'ari ni orang betul tak pandai main politik, maka macam mana ceritanya panjang lah. Seolah-olahnya Sayyidina Ali ni kena lipat jugalah. Maka ketika itu Khawarij ni keluar daripada Jemaah Ali. Maka dibaca Quran di atas tombok, la hukma illa lillah, tidak ada yang berhak meletakkan hukum melainkan Allah. Maka dia mula mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi, iaitu Khawarij. Itu antara ciri-ciri Khawarij yang lainnya, ayat Quran yang diturunkan kepada orang kafir mereka jadikan untuk orang Islam. Itu Khawarij itu perangai itu. Bahayalah Khawarij ni. Padahalnya siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah tu kafir. Kafir bukan kafir seperti kafir, kufrun duna kufrin. Kalau kita ada tafsir sebut itu, kufrun duna kufrin, kufur tidak seperti kufur. Lagu mana? Yang ni kufur itu bukan kufur yang etika, selagi mana dia mengakui, mentasdik, menerima bahawasanya ini hukum Allah, maka dia masih mukmin. Kalau dia takzib baru dia kafir. Ini bukan hukum Allah, ini reko-reko lah, ini tak sesuai, baru kafir. Tapi kalau selagi mana dia mentasdik, terima ini hukum Allah, ini hukum Islam, ini wajib, tapi saya sendiri tak mampu, kita tak mampu nak laksana, maka ketika itu tak kafir dia. Kerana ada orang panggil dia seumpama hukum hudud, dia ada orang panggil perkara-perkara yang menyebabkan gugur pelaksanaan hukuman tersebut. Contoh ada syubhat, al-hudud tasqutu bisyubhat, hudud tu digugurkan dia dengan sebab ada syubhat. Dia tak macam sembahyang ni wajib juga, macam hudud tadi wajib atas pemerintah, lagi pula dia ada masa-masanya digugurkan pelaksanaannya. Macam sembahyang ni wajib atas tiap-tiap orang, bukan atas pemerintah saja.
Nah, bukan takut agung sultan aja. Sultan maya dah kau kita beres dah susah. Ayangnya. Nah, kita semaya kita lepas, kita tak semaya kita tak lepas. Nah, tu wajib. Lepas tu dia tak ada hukum. Nah, mana tak semaya? Sakit lutut sikit. Oh. Nah, tak boleh itu. Ya semaya ni daripada tak boleh caca duduk. Kalau duduk nyenggeng, kalau nyenggeng meletak, kalau meletak, jangan menegak lah kat sini. Tak boleh meletak isyarat dengan kelompok mata. Tak boleh isyarat ingat dengan hati. Tak boleh ingat dengan hati mati. Wah, lagu tak wajib. Yalah ayat tu. Nah, hatta semaya hak lagu tu. Kalau orang tu tak semaya hayat hidup dia. Tapi orang tanya, mu tak semaya ni pasal apa? Apa hukum semaya? Kata wajib. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap dalil. Dia ada dalil ingat. Pasal apa mu tak semaya? Ayat kata aku tak semaya lah. Aku malas sikit tapi semaya ni wajib. Aku jangan lah wajib. Nabi wahai tasdik mana? Dia membenar. Tasdiqun nabi, tasdiqu bima ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ulima min ad-din bid-darurah. Itu kan iman. Sebaliknya kalau dia semaya berapi ni dahi bukan berasak, bukan hitam berapi nyala api kuat maya. Nah, sudah semaya lu masjid wartawan TV mana interview. Cik, kuat sangat semaya ni sampai berapi ni. Anak tanya sikit hukum semaya waktu ni apa ni? Semaya lima waktu ni hukum dia harus je. Siapa nak semaya semaya sini. Siapa tak ambil tak semaya tak semaya lah. Dia makan-makan begel gitu ya. Dia kafir walaupun dia semaya. Memang takzib bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ulima min ad-din bil itu ingat. Jadi khawarij ni dia mengkafir ke sahabat-sahabat Nabi. Dia hatta pun orang dia untuk bunuh Muawiyah, Al-Amr bin Al-As dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Al-Amr bin Al-As selamat. Tak tercapai oleh panggil hajat pembunuh di kalangan Khawarij. Tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah terbunuh di tangan Abdurrahman ibnu Muljam atau Muljim. Siapa dia Abdurrahman ibnu Muljam ni? Hafizul Quran. Orang hafiz Quran. Zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Umarnya pernah ambil Abdurrahman bin Muljam pembunuh Sayyidina Ali ni jadi terguru Quran di Mesir. Yang main. Hebat. Memang hebat. Oleh Khawarij Nabi buat bisa baca Quran dia tak mampu nak mengalah. Tu la tahqiru salatakum min salatihim wala siyamakum min siyam wala qira'atakum min qira'atihim. Tidak bapak mengalahkan semaya kamu daripada semaya mereka. Puasa kamu tak boleh mengalah cuba. Dia kuat amal ibadah, semangat dengan Islam. Jangan main-main. Sungguh Khawarij ni mana semangat dengan Islam. Nak dengan hukum Allah. Baca Quran atas kepala tombak. La hukma illa lillah. Tidak dia siapa yang berhak minta hukum dengan Allah. Tapi orang lagu ni kilabun nar kan disebut. Khawarij kilabun nar. Orang Khawarij ni anjing neraka. Itu hadis tu bukan saya. Mana ustaz ni anjing-anjing. Nabi sebut kata mana? Tak kita nak sebut tadi bear pula. Dan Nabi sebut anjing aku. Anjing aku. Baik. Falamma sami'al khawariju, maka tatkala mana mendengar oleh puak khawarij hadzal hadis akan ini hadis, hasadu, nescaya dengki dia. Dengki mereka itu khawarij. Dengki dalam hati. Sebab tu orang yang dengki dengan Ali ni khawarij atau dipanggil nasibiyah, nawasib. Dia tak boleh bunyi Ali, tukar Ali kaji Syiah ke entah Syiah sikit-sikit Ali ada orang lain. Itu nasibiyah, nawasib atau khawarij. Ya, pelampaunya ada dulu. Pertama Rafidiyah atau Syiah Rafidah.
yakni mereka memuja ahlul bait, menyanjung ahlul bait, zuriat Nabi, ahlul bait Nabi, sehingga melampaui batas semua ada. Bersama-sama itu mengkafirkan sahabat Nabi. Ini Rafidhiyah. Pelampau. Satu lagi kelompok Nasibiyah, Nawasib atau Khawarij. Mana? Mereka mengagung, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, mengagungkan sahabat-sahabat Nabi, mempertahankan kesucian sahabat, keadilan sahabat, serta bersama-sama itu dia menghina-hina Ahlul Kisah, terutamanya. Mana Ahlul Kisah? Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Dia menghina Fatimah seperti orang munafik. Bapa merajuk minta dengan Abu Bakar peninggalan harta pusaka Nabi Muhammad. Abu Bakar kata, aku dengar Rasulullah kata kami para anbiya ni tidak diwarisi, harta kamu jadi Baitul Mal. Maka Fatimah mengajuk dan jumpa Abu Bakar. Itu tandanya Fatimah seperti munafikun. Itu berat tu. Ada tu Nasibiyah tu, Khawarij itu. Nah, ingat baik. Kalau kita ni suatu Nasib Syiah Rafidhiyah, Nasibiyah tak rasa apa-apa. Pada teruk. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi, itu ya. Cinta dua-dua, sayang dua-dua, kasih dua-dua. Itu. Jadi adapun selisih pendapat di kalangan sahabat, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita ijtihad yang betul 2 pahala. Salah pada ijtihad 1 pahala. Hak berdosa yang buat khianat pada taifatan minal mu'minin. Nah, 2 kelompok yang besar di kalangan orang Islam, ada yang cocok-cocok bawah sehingga boleh perang berdarah. Itu yang menanggung dosanya. Baik. Tu hasadu aliyan, hasad dongki mereka itu akan Sayyidina Ali. Nah, orang hasad ni suka dongki. Suka gimana? Nah, ya pikul wamalai banyak-banyak orang hijau. Jadi apa? Kama apa? Al-hasadu yaqulul hasanah kama taqulun narul hatabah. Seperti kayu mumuk yang dibakar oleh api. Sajul gitu ya. Wajtama'a 'asharatu nafarin, dan berhimpunlah oleh 10 buah min kibarihim, daripada pembesar-pembesar mereka itu Khawarij. Jadi hamlah kepala bapak Khawarij ni 10 orang berhimpun satu hari. Ada ni berhimpun. Lalu qalu, berkata oleh fuak-fuak ketua-ketua hamlah kepala pengat Khawarij ni, ya tahu kan? Inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Kita nak tanya ni pada Ali satu soalan. Dah. Wa naru, dan kita lihat kaifa yajibu lana. Lagu mana dia jawab kita? Dia jawab lagu mana? Satu soalan kita tanya, nah, jawab dia bagaimana? Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhara na'lamu annahu alimun kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata falau ajaba, maka jikalau menjawablah siapa? Oleh Ali, kullu wahidin, akan tiap-tiap satu soalan tu dia jawab, minna daripada kami ni jawaban akan satu jawaban akhara yang lain. Mana soalan satu jawab tu lain-lain. Ini maknanya soalan hak telah lah, tapi jawabnya tak sama. Kalau dia jawab lagi sungguh, na'lamu, nescaya mengetahui lah kami ni kita ketahui annahu, bahwasanya anna aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali ni alimun, ialah benar-benar seorang yang alim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a wahidun minhum, maka datanglah oleh seorang daripada fuq Khawarij, wa qala ya Ali, lalu dia kata kepada Sayyidina Ali, hey Ali, al-ilmu afdalu ammalu. Nah, adakah ilmu yang lebih ataupun harta yang lebih? Ilmu ke harta lebih? Gitulah soalan mula-mula. Fa'ajaba, maka jawab oleh Sayyidina Ali. Fa'ajaba Aliyun, maka jawab oleh Sayyidina Ali. Faqala,
al-ilmu afdalu minal mali, bermula ilmu tu lebih afdal daripada harta. Ingat, ilmu tu lebih afdal daripada harta. Lagi kita duduk ngaji pondok ni, tengok saya seusia kita duduk pakai handphone, pakai motor, titik Elio kita duduk jalan kaki dah hempah hari hari tak boleh tak agak duduk pondok lagi hijau duduk dah pelayan sini hijau duduk pupus 10 hias boleh nak beli kereta nyanyi. Ilmu itu lebih daripada harta. Ilmu itu lebih daripada harta, sungguh. Percayalah, betul sungguh dengan sebut ni. Kalau kita ngomong harta, boleh harta, tapi hidup belum tentu tenang dan senang. Orang harta banyak belum tentu tenang dan senang. Nampak macam senang tapi tak senang. Hidup dia, overheat dia, teruk. Sebab tu bila tertutup pekerja PKP itu, ramai kaya-kaya yang bunuh diri. Dari mana duit nak bayar kereta, nak bayar rumah juta-juta saja ni. Overheat tinggi, tak tenang dan tak senang hidup dia. Tak tenang, ada orang curi, ada orang deki, sabuk perut sama. Tapi ilmu tak ada orang nak deki sebenarnya. Tak ada orang nak deki. Tak ada orang nak deki ilmu ni. Nak kalau kita tak mengajar, lagi orang tak tahu. Lagi orang tak tahu orang ni ada ilmu kata. Tak ada orang nak deki. Lepas tu tak ada ilmu ni kita letak dalam satu bekah, ada nak koci ke berapa, nak pakai CCTV apa, takut orang mencuri ilmu aku kan. Jadi tak perlu tu, relax tenang dan senang. Orang ambil ilmu, habis ilmu ni tenang dan senang. Lalu Khawarij dia tanya, faqala bi ayyi dalilin, apa dalil kata ilmu lebih afdal daripada harta? Qala Ali bin Abi Talib, lalu jawab Rasulullah Ali, al-ilmu mirasul anbiya'i wal malu mirasul Qarun wasyaddad wa fir'aun wa ghairihim. Tengok, ilmu ni katanya Sayyidina Ali ialah pusaka daripada para nabi. Adapun harta ni pula ialah pusaka Qarun. Qarun untuk depan sebab dia paling kaya sekali. Tak ada lah orang kaya daripada Qarun, tak ada. Sebab kalau kita gali tanah sini ke, gali belakang rumah pondok kita ke, nyaka tiba-tiba jumpa harta, harta Fir'aun ada itu harta Qarun. Padahal Qarun ni mampu masuk jauh, pakai sungai bayu dengan jumpa harta tanah tu, kalau pakai harta Qarun, kaya gila Qarun. Betul tak? Kaya semua. Tak kaya apa dalam Quran kata, wa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Satu hari Qarun dia keluar di atas kaumnya dengan barang perhiasan dia. Qarun dia bagi tunjuk kekayaan dia. Ya, Qarun ni asalnya anak murid Nabi Musa AS. Dan setiap hari yang mengaji Nabi Musa, dia minta dengan Musa, ya Nabi Allah Musa, tolonglah mai ajak doa Tuhan, minta ambo jadi Tan Sri kekaya ke Datuk Paduka ke berapa dia ni. Senang esok pondok kita ni awak besar, awak comel, awak dengan ekong penuh kiri kanan ke berapa 14 tingkat ke berapa yang nampak moden sikit dia tu. Nabi Musa kata, tak apalah, yang penting istiqamah main mengaji. Tapi kita orang miskin, payah kalau mengaji dalam duit ni. Ini tak ngomong, tak lah kali dengan Nabi Musa pun tak ngomong. Qabul, kaya dia lepas tu, kaya. Mula-mula seminggu sekali tak main ngaji, seminggu sekali tak ngaji. Lama-lama 2 bulan sekali yang main ngaji, sebulan sekali main ngaji. Lama-lama 2 bulan sekali, lalah kali 3 bulan sekali, lalah kali 4 bulan sekali main ngaji, lalah kali tak main ngaji langsung. Hilang ghaibal ghuyub, tahu pak mana dia jadi Tan Sri besar. Kat kredit dia saja ni 100 orang nak pikul, nak draw duit di bank. Yang ramai diperbuat kepada rumah. Kalau nak pergi main bank draw duit, kena tutup jalan. Apa? Kat bank saja ni 100 orang nak pikul ni diperbuat. Kat bank nak koci dia tu mah dah. Kok dalam tak tahu berapa harta ada.
Jadi dalam Quran kita satu hari fakharaja ala qaumihi fi zinatih, satu hari Qarun keluar di atas kaumnya dengan barang perhiasan kekayaan dia. Nak tunjuk dia kaya. Sebab tu dah ni kalau orang boleh tunjuk kekayaan dia dalam Facebook ke apa, dalam TikTok ke apa tu, semua tu anak cucu cicit nak Qarun sampai kelah ni ada lagi. Tunjuk gelar rumah dia Allah pitih banyak. Tengok rumah saya ni. Tu semua tu Qarun belakang. Sebab Qarun lagi menunjuk harta zinatih, perhiasan kekayaan dia. Qala alladzina yuriduna al-hayata ad-dunya, lalu berkatalah oleh orang-orang manusia yang nak hidup kesenangan di dunia, orang-orang nak kaya ratik, orang-orang nak senang ratik, dia kata mana? Ya laitalana, celakalah rugi buat kita ni. Ya laitalana mislama utiya Qarun innahu lazu hazzun azim. Celaka kita, rugi buat kita. Tak dapat seumpama apa yang dikurniakan oleh Tuhan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun dapat habuan yang sangat besar. Tengok. Jadi kalau orang tengok orang kaya dalam Facebook, dalam TikTok, titik hutang, semua tu ialah seperti orang-orang yang di zaman Qarun yuriduna al-hayata dunia, orang nak kepada kesenangan dunia. Ada orang kita ni lalu jatuh Ferrari, comel, ni baru kereta, ni baru hijau, ayolah kau tu. Teruk kita kalau ngaji agama gitu. Jangan. Kita tengok kereta mewah ke mana pun penyepak tu, begitu. Tak rasa gapo. Pun tengok putus kayu gitu. Tu auto. Kalau tengok titik ayu tak bila nak boleh lagu ni. Tu rak tu seumpama orang di zaman Qarun. Lalu bila orang yang di zaman Qarun tu nak keliu juga, rasa rugi tak dapat seumpama apa yang diberi kepada Qarun. Wa qala alladzina utul ilma, lalu berkata oleh orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu. Tengok, orang tu bagi ilmu jawab, wailakum, celaka kamu, sawabullahi khairun, pahala ganjaran daripada Allah lebih besar, lebih baik, liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa as-sabirun. Kan? Pahala daripada Allah itu yang lebih baik, dan bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak mencapai perkara tersebut melainkan orang yang sabar. Jadi sebab tu kalau tengok saya kita jenis dunia mungkin jalan tengok ni bau kita celaka betul. Dalam Quran ajar itu kan. Mana mu celaka lah kamu. Quran wailakum sawabullah. Kalau arak itu bahasa bekeng mana? Kalau kata hebat kata ni. Wailakum sawabullah kata. Mana pula tiba-tiba wailakum ada kaku. Tak ayah ke arak pakai aku Melayu. Celaka mu kata ni. Pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dia khabar sikit. Tu orang yang ilmu cakap itu. Mana kasar molek kata mengaji pondok lama dah tu ni. Kasar bahasa celaka-celaka. Quran kata. Wa qala alladzina utul ilma, berkata oleh orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada orang yang lapar ke dunia seumpama Qarun tadi. Wailakum, celaka, wailakum, celaka kalian semua. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Jadi kalau tengok saya kita tak berapa semangat nak ngaji pondok, dia tengok kitab punya apa mutu RZ mengenai di atas tiap-tiap huruf yang dibaca. Aku tak boleh ngaji dah pondok, tak apa nak hijau nak beli mutu RZ warna tak ada duit ni celaka orang itu. Pahala daripada Allah lebih besar, baik. Gitu. Itu dah. Tapi kalau balah kocoh jangan marah saya dah. Habis.
Hai, pukul berapa dah ni weh? Ustaz tu Azwan. Ustaz Azwan pun selok lah tidur. Apa nak ngerti buat apa? Nak bagi isteri yang buat apa? Ikut kita panjang lagi ni. Sikit je boleh deh. Panjang lagi ni sampai bawah pun panjang. Serina Ali jawab dengan dalil yang berbeza lagi. Tu ilmu lebih afdal, ilmu sama tapi apa? Beza. Hebat Serina Ali ni betul-betul babul ilmi. Itu dah. Tengok dia kata kemudiannya fadhahaba bihadzal jawabi, maka pergilah seorang khawarij tadi itu dengan ini jawapan. Dia pergi, dia kata ini jawab lagu ni. Faja'al akharu, maka datang pula oleh khawarij yang lain pula. Fasa'ala, maka menanyalah ia kama sa'alal awal, seperti mana telah menanyalah oleh orang yang khawarij yang pertama. Fa'ajaba Aliyun, maka menjawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa qala al-ilmu afdalu minal mali, ilmu itu terlebih afdal, terlebih molek, terlebih baik, terlebih bagus daripada harta. Qala bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Dengan apa dalil kamu kata ilmu lebih baik pada harta? Faqala Aliyun, maka berjawab oleh Sayyidina Ali, al-ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Betul sungguh. Ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta kena jaga dia. Gitu kan? Betul tak? Ilmu dia jaga kita. Tak so ilmu banyak agama ke panjang sangat kita buat agama semua. Ilmu dunia lah. Lagu mana? Kita tahu kata dalam depan tu ada lubang. Tahu tu ilmu lah. Ilmu. Maka dengan pengetahuan kita tentang ada lubang besar di atas jalan tu, maka dia jaga kita dah. Jaga kita tak bergum masuk lubang, kita kena ke tepi. Okey? Hoti baru ilmu pada dunia tu. Ilmu tu tak ada kena mengaji tu, ilmu daruri lah. Nah, bukan kata nak tahu ada lubang di atas jalan tu nak nutup sampai ke Amerika, pakai Al-Azhar. Bodoh nah, tak perlu. Ya ilmu daruri yang mana? Tengok, ada lubang. Kayak gitu kan? Nah, tu. Hak tu pun dia menjaga kita dah. Ilmu daruri pun dia tanya, ilmu nazari, lebih lagi. Ilmu daruri pun jaga kita banyak. Kita tahu lada tu bedak. Maka setiap kali kita jumpa lada, ambil sekodah kita mampu. Tapi kalau kita tak tahu lada tu bedak, yang ngomong sebenarnya cuma ngakaripak, belum mewah ngalor mata bedak. Kan? Apa? Dia pun tak tahu kalau ada bedak. Kalau tak mengaji lagi di Universiti ni bodoh namu. Betul tak? Tu ilmu daruri tu. Ilmu daruri. Setelah ilmu daruri tu pun yuhrisuka, jaga kita. Apalagi ilmu agama. Betul? Tengok. Sedangkan harta wal malu tuhrisuhu, harta pun kena jaga dia. Kita kena jaga harta. Duit kita simpan dalam pondok kena jaga. Oleh kira jangan ngetek-ngetek ni kata ni. Ni kobek, ni buka laci kata ni. Kita kena jaga. Paku 14 heki ke apa kena bubuh mangga, besar-besar nyepak, besar-besar kepala gajah tu deh. Kena ada bunyi pula tak pada mangga tu. Baru terjaga harta kita tu. Rumah kita, duit kita, kereta kita kena jaga. Bukan dia jaga kita tu, kita kena jaga dia. Tapi ilmu jaga kita, walaupun ilmu daruri sekalipun jaga kita. Itu dah Nabi. Lain tu jawapan dia tu, tengok hebat sekali. Fadhahaba bihadzal jawabi wa jaa wahidun minhum wa sa'ala kama sa'ala al-awwal wa tsani. Lalu pergilah khawarij yang kedua tadi berlalu pergi. Kemudian datang pula oleh seorang yang lain daripada khawarij dan menanya ia seperti mana soalan yang pertama dan kedua. Fa ajaba Ali radhiyallahu anhu wa qala al-ilmu afdalu minal mali, ilmu lebih afdal daripada harta juga. Fa qala bi ayyi dalil, apa dalilnya? Dia Ali. Fa qala li sahibil mali aduwwun katsir.
Ada bagi tuan yang punya harta musuh yang banyak. Ya Allah, orang deki sana dipitnah gini ni macam-macam musuh banyak. Orang kaya musuh dia banyak. Deki nak orang Melayu jangan wak santau ada ni. Tu. Padahal bukan sebab santau, sebab dia malah nego tak pandai. Dia tak ada orang santau kaya ni kot. Padahal dia malah buka kedai pukul 12 tengah hari, tutup pukul 3 petang. Pahal masuk kedai dia muka keluar. Beli apa? Lepas tu bila tak tutup, rugi nego kata kena santau ni. Abahmu santau mu tu nego bodoh. Tu. Tapi musuh orang yang mempunyai harta baik. Mendeki yang usaha tak kata banyak buah dia ni kaya aku kopok lagi ke sudah banyak musuh. Nah ada kau yang kaya pakai bodyguard anjing bodyguard ekor menjaga macam-macam betul tak? Begitu balap oleh tu ada dalam rumah dia, ada dulu orang kaya di puncak land balap oleh ada dalam rumah dia kira dan kita balap oleh dulu duduk bala tu lah rumah kita tak ada boleh tu dia duduk dalam rumah dia tak ada bala boleh tak takut musuh banyak. Tapi wali sahibil ilmi bagi tuan mempunyai ilmu sadiqun kathirun teman yang banyak kawan yang ramai tu tak ada orang nak mengaji dengan seorang ngajar kita tu ada gitu ada itu kita nak ngaji tu kita nak tanya sikit tu tidak tu guru mak nak tanya lagi ni ladon bedah tu kejut kali orang ni nak ajak kata ilmu tak duri pun orang tanya wak saya juga tak ada kata mak ladon bedah mana ujungnya kita tanya aku bakso jawab mencari diri ladon bedah tak dia begitu nak tanya ladon bedah pun ladon bedah tu ada ni bulu di mana tu selalu nak baik nak kepada ilmu tu nak baik nak bersohbat jadi kawannya ramai ada ni temannya ramai. Nah tapi kalau harta tak tentu tengok fadhahaba bihadzal jawabi wa jaa akharu faqala al ilmu afdalu amma al ammalu faqala al ilmu afdalu faqala bi ayyi dalilin qala idza sarafta min al mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta min al ilmi yazidu. Tengok ilmu lebih afdal daripada harta. Kenapa? Katanya Khawarij. Lalu Zainal kata ilmu harta ni mana tadi idza sarafta min al mal apabila mempergunalah mentasarruflah oleh engkau daripada harta mengguna awak belanja fa innahu yanqusu kurang pitih ada 10 dia awak beli nasi 5 dia kurang 5 dia itu kan lepas tu nak lebih ke mana tak kena infak dari sini kena infak kena sedekah itu banyak wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu tapi kalau kita belanja yang khusus kurang. Sebaliknya idza sarafta min al-ilmi yazidu. Ilmu ni kalau kita guna tuan mengajar dia akan makin bertambah. Sebab tu hak mana-mana rasa benar mengaji dah mana-mana mengaji gini cara dia masa mengaji tu kita dobit habis atau kita rakyat kalau tak sempat dobit kita rakyat babo kita duduk mengajar kita rakyat atau kita dobit kat mana boleh lepas tu balik pondok kita mengajar pula kepada penyapu gitu tetap menyapu kat itu baca buat lagu macam tu baca ni dia jadi dekat mengajar kau penyapu boleh tambah ilmu dah tunggu jangan mengajar kau kan jadi ilmu ni kalau kita mengajar semakin tambah yang gitu tapi kalau harta kita guna dia kurang tapi ilmu mana orang kata mengajar semakin tambah ilmu ni ilmu agama adapun ilmu silat dia tak jangan ajar habis dia tak silat dia nak susuk buah-buah dia nak susuk buah-buah dia baik habis itu
al-ilmu yazidu bil infaq, al-ilmu yazidu bil infaq, wal malu yanqusu bil infaq. Ilmu tu bertambah dengan sebab kita infak, tapi harta ni berkurang dengan sebab kita infak. Habis. Fadhahaba bihadzal jawab, maka pergilah laki-laki Khawarij dengan ini jawapan. Wa hadara akharu, hadirul oleh yang lain. Fasa'alahu, maka menanyalah ia akan Ali, kama sa'alu, seperti mana barang yang telah menanyalah oleh mereka itu yang sebelumnya. Faqala, maka jawab oleh Ali, al-ilmu afdalu. Faqala al-Khawarij, maka berkata oleh Khawarij, al-ilmu afdalu am-mal, ilmu lebih atau harta? Faqala Ali, al-ilmu afdalu min al-mali, ilmu lebih daripada harta. Bi ayyi dalilin? Faqala bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala Ali, sahibul mali yud'a bismil bukhli wal lu'li, wa sahibul ilmi yud'a bismil azam wal karam. Ada kata sahib harta, orang yang mempunyai harta ni kalau tak silap, tak kena cara, akan dipanggil dianya al-bukhl wal lu'li. Apa? Tu haji bakhil, tu haji kikir. Hidup masing gitu. Tak kena cara. Kalau harta banyak kena cara. Beri sedekah, amal kebajikan, berapa tidak uloket, harta dia mudah nak duit, selamat. Tapi kalau orang panggil tuan punya harta ni buat dengan tak kena cara, dekut kalau ke mana, siap orang panggil haji bakhil ke. Lagi minta apa dekut haji bakhil subhan sah. Tengok. Tapi wasahibul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, yud'a bismillah wal karam. Kalau tak kena cara, sekali orang ada ilmu ni pasti juga akan dipanggil dengan gelaran yang mulia dan besar, kebesaran yang sungguh. Nah, walaupun dia ngaji berkurang gitu lah, dia ada sijil jela-jela, boleh jadi qadi boleh boleh jadi qadi itu ilmu masjid lah, nak sungguh. Ada lah ilmu duduk tu, kalau ni nak jadi imam masjid pandang apa, ya kira BA, ya kira sinci. Biar bodoh pun, tapi ada BA boleh jadi imam, maka gaji ikut taraf kerajaan, grade kerajaan. Hak tu kan macam-macam jenis tu imam kita boleh jumpa. Pelik-pelik saja. Masuk ustaz mengajar fiqh, dia masuk ability imam lepok nak tunggu isyak. Masuk isyak ibu tubik dah yang sungguh tinggal je. Itu dia tu pada situ. Banyak tu email tu. Wadah tak wadah tu email ni. Takbir inti kolak tu tak betul. Mana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia putung di rokok. Masuk rokok, Allahu Akbar. Abang mengajar maya gitu. Kalau sudah rokok tu subhan rabbiyal azim, bukan Allahu Akbar wadah. Allahu Akbar ni tindak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Gitu tu. Bukan senyap dia. Allahu Akbar. Naik dah. Sami Allahu liman hamidah. Tunggu negak dah rujuk Allahu Akbar. Naik bulak kiam tu, naik senyap. Dia pun dah amal kau makmum. Allahu Akbar. Gaji mana tu email banyak tu. Gaji mana kalau gitu. Tapi boleh jadi email. Orang panggil tu email juga. Tu lah sini. Tak kena cara pun mulia lagi. Tu email kita nak tegur sikit. Tu email. Tak pergi pakai dah. Ada ilmu tu sikit je. Tidak ngaji tapi mula. Ngapa waduh halak bawah. Tu suara pun sedap-sedap sikit. Mohon itu email boleh jadi email. Ya tak ngaji pekoh ke apa pun tak apa. Tapi walau tak kena cara pun tetap dipanggil dengan panggilan yang mulia. Tu email, tu bila. Tu
dia alim kira hati ni Iqra 1 sampai Iqra 10 tu ya, tak ada erti yang lain. Tapi orang atas nak mengaji kira hatinya dia ataupun Iqra dia, orang panggil dia ustaz lah dia. Ustaz, mana anak saya? Ustaz. Tu Hamzah bagi atas A, Hamzah bagi bawah I, Hamzah depan U, A, I, U, dia tiga tu ya. Nah, tapi orang atas nak mengaji dia panggil ustaz juga. Tapi dia tak erti dah lain. Nah, alam nasyrah tak erti dah. Dia ertinya apa Iqra 1 sampai Iqra 10 ustaz dah. Tak kena cara orang panggil yang mulia. Tapi kalau harta tak kena cara siap. Tu Haji Bakhir kedekuan tak ibu masai habis orang sokoh. Habis itu. Tapi kalau kita ilmu lebih baik pada harta. Fazahaba bihadzal jawabi wa hadara akharu wa sa'ala an dhalika faqala al-ilmu afdalu min al-mali faqala bi ayyi dalilin qala al-ilmu yuhfazu min as-sariqi wal malu yuhfazu min as-sariqi la yuhfazu min as-sariqi. Ilmu tu terpelihara daripada si pencuri. Itu sungguh kan? Hak kena curi itu bukan ilmu kita. Al-ilmu fi sudur la fil kutub. Ilmu tu dalam dada, bukan dalam kitab. Tapi kita ilmu dalam kitab, bukan dalam dada. Kalau terbakar kitab, peceng jadi ustaz. Mana nak ngajar ni ustaz? Nak jaga atau bakar habis kitab ni kau habis ngabalah pada mu. Peceng jadi ustaz. Tapi ilmu sebenarnya ada boleh curi. Tak boleh. Tak boleh. Terpelihara daripada pencuri. Wal malu la yuhfazu minas sariqi. Harta itu tidak terpelihara, tidak terjaga daripada pencuri. Orang bodoh letak duit dia tengah jalan tak apa ni rumah dia, dia letak dekat halaman rumah dia duit lepak pun. Siapa curi aku kata bodoh. Dia sendiri lepak gitu. Hak simpan dalam tabung apa tu, tabung besi hak ada tu pun kena curi lagi. Masjid kau main curi lagi ada dalam Facebook. Dia paling ke kamera, siap paling ke kamera. Lepas tu dia cocok kata bodoh dia curi duit masjid. Tak jadi. Sebab apa? Sebab duit masjid banyaknya seria tu kau hancur tu. Orang gulung-gulung pada sahur kopek tu kan. Tu yang buka blender buat masjid. Tak sungguh. Okey, curi duit masjid ni. Ya kau nak curi tak usah curi duit masjid. Faham? Dah lah susah bodoh akak seria tu nak koyak blender pula bekas perlu. Kau hancur pula tu. Ke bodoh lah tu. Baik mu curi duit Tan Sri, kau kaya-kaya Datuk Padukom gapo kau balas projek Rasulullah kau curi dulu puas hati. Kalau boleh juta selalu kata ni. Kalau tak boleh masuk dalam J. Masuk dalam G. Masuk dalam J. Tak ada arah sungguh. Apa yang curi duit masjid? Tak sidik kan. Dah susah kita tengok dia. Kita kok tengok video dia bukan jadi kan? Cepatlah berigaklah bukan. Tak susah. Dia jolak tu dah. Dia tengok kamera. Dia jolak tengok masjid. Lepas tu dia pun pulah akak. Berapa tak tahu. Dia boleh poket jolak lagi. Berigak kan nak katuk ni cepat. Kita nak tengok tu bimbang. Kalau boleh, kalau berigak nak katuk berapa curi? Dah lah 2 yasor. Kini lah tak jadi tu. Baik curi duit menteri kau berapa ni baru sudah. Bawa lori tu langgar itu pagar juga. Pakai dia ambil dengan itu 1000 tu. Mau buat hati. Boleh juta-juta ya sini. Jadi harta tak selamat daripada pencuri. Fadhaba bihadzal jawab wa hadara akharu wa sa'ala anhu faqala bi ayyi dalilin qala sahibul mali yuhasibu yawmal qiyamah wa sahibul ilmi yashfa'u yawmal qiyamati. Tu yang mempunyai hartanya akan dihisab daripada mana harta kamu, ke mana kamu belanja.
Tapi kalau tuan mempunyai ilmu, dia boleh memberi syafaat kepada orang lain. Lain itu sebenarnya tidak sekali itu. Ilmu juga dihisab. Ilmu juga dihisab. Apa dihisab? Amal ke tidak? So amal ke tidak? Tapi kalau harta dua dihisab. Apa? Jadi mengambil mana, belanja mana? Halal atau ambil? Halal atau belanja? Haram ke ambil, haram ke belanja? Sumber tu halal ke haram, belanja pun halal ke haram. Dua. Tapi kalau ilmu dia tak tanya dua. Dia tanya soal ngaji beramal ke tak? Beramal ke tak? Kalau tak mengaji dulu dah kita terima dah. Dulu kita terima dah. Wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Jadi hak beramal tak mengaji, hak tak ada paunya yang masuk ngaji sudah. Ini hak mengaji tapi tak beramal akhir lah. Wa ilmu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'amalil wazan. Orang alim dengan ilmu dia tak beramal, dia dibakar dalam api neraka sebelum daripada kafir penyembah berhala. Jadi ilmu tu akan ditakut juga, tapi tanya beramal ke tak? Tidak gitu dah. Tapi kelebihannya apa? Sahibul ilmi yashfa'u yaumal qiyamati, memberi syafaat dia pada hari kiamat. Apa sebab tu kita duk baik dengan tutup guru alim ulama? Bukan sebab apa. Mudah-mudahan akhirat esok kita boleh kata mengenai ekor sumber dia pun tak pada. Tu guru ekor sumber tu guru pun tak pada. Mudah-mudahan tu. Fadhahaba bihadzal jawabi wa ja'al akharu wa qala al-ilmu afdalu al-malu wa qala al-ilmu afdalu min al-mali fa qala bi ayyi dalilin qala al-malu yandarisu bi tulil mukthi wal mururi. Dia kata harta ni yandarisu apa? Hilang. Sirna kita kata. Rosak yang dari semana sirna rosak bitulil mukthi wal mururi, dengan sebab lamanya duduk terpendak dan lama masa berlalu harta. Duit kau gapo ketah duit ada ke masih kira-kira TV dulu kalau dia simpan duit dia bawah bata ada tadi 20,000 buka-buka habis rosak betul dulu. Betul saya ni 20,000 mesti buat. Kalau ipon tak boleh dah aku buat bing-bing. Buat apa ngaji ke habis itu. Habis. Ya ke rosak. Tu yang dari subitunil mukthi wa mururi zamani. Berlalu lama masa. Wala ilmu, padahal bermula ilmu la yang darisu, tidak akan sirna, tidak akan binasa, wala yubla, dan tidak akan jadi usai lama. Tak ada. Ilmu tetap akan fresh, akan selalu berharga. Kau ada orang buka sekolah macam sekolah menengah habis satu tutup sekolah apa? Habis dah ya, tak ilmu mengajar habis dah. Pokok membuang dia habis dah. Tak ada itu. Siapa lah ni pun sekolah tetap buka sekolah, menengah, sekolah rendah, universiti, madrasah, pondok terbuka semua. Ada orang mengaji, ada orang mengaji. Apa? Ilmu tak habis, tak ke sirna, tak ke usang, tak ke lama, tetap seperti baru. Tapi kalau harta itu akan sirna, akan hilang atau akan binasa ke rosak dengan sebab lama masuk. فذهب بهذا الجواب وحضر آخر وسأل وقال العلم أفضل أمال فقال العلم أفضل من المال قال بأي دليل قال المال يكسي القلب, harta di sini kata mengeraskan akan hati, wala ilmu yunawwirul qalba, dan ilmu mencerahkan akan hati. Ini maklum. Harta mengeraskan akan hati dia. Okay? Kalau dia memberi itu balok begitu duit. Tak sungguh. Kalau payah orang nak selamat daripada duit. Payah. Payah orang panggil nak selamat. Kalau bak duit ni dari susahlah nak cari orang betul-betul amanah. Betul-betul tidak terpaut hati dia dengan duit. Kebanyakannya bila tengok duit belalok mata dia.
Tak belat zaman Nabi pun ada itu. Sebab tu Nabi SAW kadang-kadang dia bagi harta rampasan perang kan, dia bagi kepada orang ni, dia tak bagi ke orang ni, tak bagi ke ni. Kalau Khawarij dia kata idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Hei Nabi Muhammad, berlaku adil oleh mu tak berlaku adil ni membui, hak ni mu tak bui, hak ni membui banyak, hak ni membui sikit. Rasulullah kata, aku lebih tahu. Kalau tidak aku yang berlaku adil, siapa lagi yang berlaku adil? Bahkan Rasulullah kata, aku lebih cinta kepada orang yang aku tak bui harta. Sebab apa? Sebab orang yang Nabi bui harta, sebenarnya Nabi nampak air muka dia, nak kepada harta. Nah, walaupun dia cover, tengok duit macam ni, tapi dalam hati, ya Allah, ya Allah, bagilah Rasulullah duit ni, tapi ya Allah harta dia. Rasulullah tahu dulu, tak sudah cover lah dengan Rasulullah. Rasulullah nampak, Rasulullah tahu. Itu ada dalam hadis Riyadhus Shalihin, dibaca dalam bab qanaah, bab kelebihan qanaah ada. Boleh tangguh dulu. Sama ada Rasulullah nampak air muka dia, tengok berduit, tengok harta tu, ngang titik dia tak uzur. Ni tak ada apa dah, memang nak harta. Ataupun Nabi nampak orang tu nak harta, walaupun dia tak tunjuk dia nak harta. Duit ke ni? Tapi ya Allah. Kayak macam ustaz-ustaz gitu, kalau salah kau sudah kuliah. Apa ni haji? Ya. Ini ada nasi, saya kata sikit, Allah susah-susah aja, tak apalah. Kayak lagu tu. Kalau salah tak ada kau, sudah. Jadi, salah. Aku tak ada kau lagi. Tu doa buat lagi tu saya kata lagi 3 kali salah tak ada kau. Sudah gelisah lah. Kayak gitu. Sebab yang besar. Perut dunia. Tu. Habis. Anak Abi dah ni. Sikit lagi dah. Fadhahaba bihadzal jawabi, maka pergilah Khawarij tadi dengan jawapan tersebut. Wa hadara al-akharu, dan hadir pula oleh yang lain. Fasa'ala an zalika, menanya ia daripada demikian itu, mana tentang demikian itu mana. Faqala al-ilmu afdalu amalu, ilmu kalau lebih atau harta. Faqala Aliun al-ilmu afdalu min al-mali, ilmu itu lebih daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, apa dalilnya? Qala sahibul mali yud'ar rububiyyata bisababil mali. Tuan mempunyai harta dipanggilkan rububiyah, mana ketuanan dia, ketuanan, hak ketuanan dia dengan sebab harta tersebut. Panggil tuan mempunyai harta, Rabb, dia panggil Rabb. Rabbal mal, tuan mempunyai harta, dia panggil tuan mempunyai harta. Pak kita hamba ni sifatnya tuan, kena ada? Tak kena tu. Wa sahibul ilmi, padahal bermula tuan mempunyai ilmu, yud'a, diserukan dia, dipanggilkan dia al-ubudiyata, akan kehambaan. Orang yang mengajar ilmu ni orang panggil khadim. Sebab tu dia tengok tutup guru kan, tengok kita pernah bagi hati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesia al-Makki, Khuwaidimut Talabatil Ilmi Syarifi. Ni Khuwaidim ni mana? Khadam yang halus, khadam yang leket-leket. Khadam di mana tawaduk dia itu. Tasrif Khuwaidim. Khadimul ilmi syarif, Khuwaidim talabatul ilmi syarif. Dia menyifatkan diri dia tu hamba, ahli khidmat kepada penuntut ilmu, khidmat kepada ilmu yang mulia. Kayak gitu. Itu lebih sifat kehambaan, khidmat. Lalu saya nak kata pada panjang ni 80 makin hasil dah. Falau sa'aluni, maka jikalau menanyalah kalian semua, hei Khawarij, akan daku an hadza, tentang soalan ini, mana? Iaitu al-ilm afdalu amal, ilmu kalau lebih atau harta, soalan ni yang bertanya. La ajabtu jawaban akhara, nescaya menjawab olehku akan jawapan yang lain,
madum tuhayyan, selama mana aku hidup. Selama mana aku hidup. Jadi umur senang dia masa ni tak tahu berapa lah. Jadi kalau umur dia 50 ataupun umur dia 40, kita kata Khawarij dia tanya. Lepas tu siapa kau umur 60 lebih? Lama mana? Hanya tu lah. Ilmu afdal atau harta? Ilmu. Sebab gini. Sebab gini. Lain semua. Siapa dia? Madum tuhayyan, selama mana aku hidup, aku kejawab dengan jawapan yang lain-lain belaka. Barulah faja'u, maka datanglah mereka itu Khawarij, wa aslamu kulluhum, menyerah diri mereka itu kepada Sayyidina Ali. Maknanya masuk ahli sunnah wal jamaah balik. Jadi orang ahli sunnah ikut Sayyidina Ali balik. Kulluhum, semua sekali mereka itu. Habis itu kemudiannya mudah-mudahan habis itu al-hadithul khamis sudah wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat pada kuliah kuliah subuh kuliah subuh pagi ni. Kita orang yang duduk di pondok dah ni jangan rasa lekeh, jangan rasa kerdil, jangan rasa hina dengan di pondok. Dok kaya miskin yang kita kena kaya kita lah yang afdal, yang lebih. Kita sedang menuntut habuan yang sangat sempurna, yang sangat besar, itu yang ditinggal oleh para nabi dan para rasul, lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ialah pewaris para alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya, alim ulama itu pewaris bagi para nabi. Wa nahnu warasatul ulama, dan kita semua ialah pewaris para alim ulama. Maka jangan kita rasa putus angin, putus asa daripada mengaji. Sungguh-sungguh kita mengaji, mudah-mudahan besar ganjarannya, dan mudah-mudahan ilmu agama ni tetap disambung daripada lidah daripada guru pada guru, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa ilmu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.